Okey kelas untuk pengukuhan kepada semua pelajar untuk bab yang ketujuh hari ini kita akan buat latihan yang ada di dalam buku teks kamu di bahagian cabaran minda. Okey. Saya minta semua pelajar untuk buka buku teks dan lihat di bahagian ini di muka surat 132. Okey. Soalan-soalan ini berpandukan kepada apa yang telah dibincangkan tadi pada bab yang ketujuh. Okey, baik. Bagi soalan yang pertama, semua pelajar lihat peta 1 merujuk kepada peta yang ada di sini menunjukkan taburan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Okey, peta 1 di atas ni Okey, peta ini menunjukkan taburan ataupun kedudukan yang berkaitan dengan sektor pertanian, perindustrian dan juga sektor pelancongan. Okey. Baik, soalan dia. Okey, namakan lokasi di dalam peta 1 berikut mengikut sektor yang tepat. Okey, saya ulang sekali lagi. Namakan lokasi di dalam peta 1, kamu rujuk kepada peta 1 ini. Okey, berikut peta 1 berikut mengikut sektor yang tepat. Okey, dengan berpandukan kepada petunjuk yang ada di sini. Okey, baik contohnya K1 merujuk kepada sektor pertanian bagi kelapa sawit. Okey. Di mana kedudukan K1 dan kamu namakan lokasi tersebut. Okey. K merujuk kepada kelapa sawit, G adalah getah, kemudian P adalah pelancongan dan E adalah kawasan perindustrian. Okey, itu yang soalan yang pertama. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, berikan dua jenis tanaman ladang utama. Okey, yang kita dah bincangkan tadi Dua jenis tanaman ladang utama yang terdapat di Malaysia. Cuba pelajar ingat kembali dan rujuk semula pada buku teks kamu. Cuba cari maklumat apakah dua tanaman utama yang terdapat di Malaysia. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Apakah produk yang dihasilkan oleh industri yang berasaskan sumber getah? Okey, apakah produk yang dihasilkan oleh industri berasaskan daripada sumber getah? Okey. Baik, soalan yang keempat. Jelaskan tiga kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, jelaskan tiga kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, nyatakan A, B dan juga C. Okey, baik. Yang seterusnya. Soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Teknologi pembungkusan green blue dapat menyokong kelestarian alam sekitar dan perniagaan. Okey, cuba kamu berikan pendapat yang kamu ada. Kamu boleh search maklumat-maklumat ini daripada Google. Okey, dan rujukan-rujukan yang ada. Soalan sekali lagi teknologi pembungkusan green blue. Teknologi pembungkusan green blue dapat menyokong kelestarian, dapat menjaga alam sekitar dan juga perniagaan. Berikan pendapat kamu. Okey, baik, kamu cuba jawab dahulu, kemudian kamu akan lihat semula di video ini dan lihat dan semak semula jawapan-jawapan yang diberikan. Okey.
Baik pelajar, saya harap semua pelajar dah dapat lengkapkan jawapan-jawapan soalan-soalan dengan jawapan yang diberikan. Okey. Baik, kita nak bincangkan jawapan bersama-sama. Soalan yang pertama, peta 1 menunjukkan kepada taburan sektor pertanian, perindustrian dan juga pelancongan. Okey, kita akan lihat jawapannya. Okey, baik. Soalan yang pertama tadi K1 merujuk kepada kawasan ataupun lokasi bagi Keluang. Kemudian K2 adalah Lahad Datu. G1 Kuala Berang. Kemudian G2 di Tenom. E1 di Maran. E2 Inanam. Kemudian P1 Pulau Langkawi. P2 Pulau Tioman. P3 Taman Negara Gunung Mulu. Dan P4 Pulau Sipadan. Okey, pelajar boleh semak, jika salah boleh betulkan. Baik, soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Berikan dua jenis tanaman utama, ladang utama. Dua jenis tanaman ladang utama yang boleh kita dapati di Malaysia. Okey, jawapan dia iaitu getah dan kelapa sawit. Ini adalah dua jenis tanaman ladang utama yang dijalankan di Malaysia. Okey, baik. Baik, soalan yang ketiga. Apakah produk yang dihasilkan? Produk yang dihasilkan oleh industri getah. Industri yang berasaskan getah. Okey, baik, jawapan yang kita lihat iaitu tayar getah dan juga sarung tangan getah. Okey, itu bagi soalan yang ketiga. Kemudian soalan yang keempat. Tiga kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jelaskan senaraikan tiga kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, yang pertama, kepelbagaian kegiatan ekonomi akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor. Contohnya seperti pertanian, perlombongan, pembuatan dan sebagainya. Itu kepentingan yang pertama. Kemudian kepentingan yang kedua, penduduk yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi akan memperolehi pendapatan. Pendapatan ini yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Itu kepentingan yang kedua. Penduduk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi, mereka akan dapat pendapatan, gaji. Melalui pendapatan ini, ia akan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, kemajuan ekonomi negara. Kemajuan ekonomi negara dapat ditingkatkan melalui hasil pendapatan daripada cukai, jualan ekspor dan keuntungan aktiviti perniagaan. Baik, soalan yang terakhir. Teknologi pembungkusan green blue dapat menyokong kelestarian alam sekitar dan perniagaan. Berikan pendapat anda lah. Ini terbuka, jawapan ini terbuka berdasarkan kepada maklumat yang kamu dapat. Di sini hanya cadangan jawapan yang diberikan berdasarkan kepada buku teks. Jawapannya, pembungkusan green blue ataupun GB. Ia merupakan satu teknologi pembungkusan inovatif. Apa yang dikatakan sebagai teknologi pembungkusan yang inovatif, iaitu dengan menggabungkan konsep biodegradasi dan pembaik pulih sumber bagi menyokong kelestarian alam sekitar dan juga menyokong kepada sektor perniagaan. Dengan menggunakan pembungkusan green blue ni, GB, ini akan menyokong kepada pertumbuhan industri hijau dan juga
amalan penggunaan dan pengeluaran secara mampan. Okey. Oleh itu, selain itu, teknologi ini juga memberi faedah ataupun manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya, okey, dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung, dapat dijalankan berlandaskan persekitaran yang meningkatkan kualiti hidup rakyat dan juga negara. Okey, baik. Jawapan bagi soalan yang kelima, okey, ini terbuka. Kamu jawab dahulu jawapan yang kamu ada. Okey, nanti saya akan semak bersama-sama dengan kamu di sekolah. Okey, baik. Saya harap kamu dapat lengkapkan latihan ini, soalan 1 hingga soalan 5. Okey, baik. Terima kasih.